رب العالمين في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر إن الله غفور رحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dengan syukur kita panjat pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan pelbagai limpahan rahmat dan nikmat. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat Islam dan iman. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan nikmat hidup, nikmat sihat. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk di kalangan hamba Allah Ta'ala yang senantiasa taat dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh pegawai serta jawatankuasa pimpinan masjid yang amat terhormati, para asatidah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Baik. Kita sambung perbincangan kita, masih lagi membaca kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Kita menceritakan tentang halal dan haram di dalam Islam, karangan Al-Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dalam kitab ini menjelaskan pelbagai perkara berkaitan tentang perkara-perkara haram yang perlu kita faham agar kita dapat hindarkan dalam kehidupan kita. Kenapa kebanyakan yang kita lihat di dalam kitab ini adalah perkara-perkara yang haram? Kerana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu jika dibandingkan dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah sangat sedikit jumlahnya. Sikit je, tak banyak. Sebab itu kita kena faham mana yang dilarang oleh Allah. Mudahnya gitu. Sebab apa? Sebab selain daripada apa yang Allah Ta'ala larang, maka dia dibenarkan. Sebab yang benar itu lebih banyak. Dan kerana itu, bila mana wujudnya sesuatu perkara yang halal, maka kita tak perlu lagi yang haram. Kerana yang haram tu sikit je. Jadi kalau kita tinggal yang itu, kita banyak lagi pilihan lain untuk buat. Contoh, makan makanan yang dilarang oleh Allah. Contohnya makan najis sebagai contoh. Selain daripada najis tu, boleh makan? Makan. Ataupun makan daging binatang yang diharamkan oleh Allah. Contohnya macam babi. Selain daripada itu, yang tidak ada dalil secara qat'i, iaitu dalam Al-Quran dan hadis mengatakan ianya itu diharamkan, maka boleh, tak ada masalah. Sama juga macam minuman. Selain daripada minuman yang memabukkan, dan minuman itu tidak mendatangkan mudarat ataupun tidak mendatangkan keburukan kepada kita, maka minum pulang. Macam minum air kosong ni, panggil air kosong kan? Orang panggil air kosong. Ada orang panggil air sejuk. Ada orang panggil air wajah terbayang. Saya kata kenapa panggil wajah? Sebab kalau ustaz letak, ustaz tengok nampak muka dia. Tak kisah. Air kosong ni boleh minum, boleh belaka. Orang sihat pun boleh minum, orang tak sihat pun boleh minum. Boleh belaka. Ada juga air-air yang kita minum mendatangkan lebih banyak kebaikan. Ada. Itu lagilah digalakkan untuk minum. Di antara air yang kita minum mendatangkan manfaat dan dia menjadi sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah air susu. Ataupun susu lah tuan-tuan ni, susu. Susu ni bagus tuan-tuan. Kalau kita haus, kita dahaga, kita minum, maka air itu insya-Allah dengan izin Allah akan menghilangkan dahaga kita. Tetapi kalau kita minum susu, dia akan dapat dua kebaikan. Yang Rasulullah sebut dalam hadis tadi. Akan dapat dua kebaikan. Kebaikan pertama, kita akan hilang dahaga. Pertama. Yang kedua, lapar kita juga akan hilang. Sebab tu minum susu ni dia jadi kenyang tuan-tuan. Ni susu lah. Jangan tanya saya lah susu apa lah pula. Terpulang tuan-tuan, susu apa? Susu kambing ke susu lembu ke apa kan. Ni nak cerita ni. Jadi ada
makanan yang kita makan datang manfaat, maka digalakkan untuk kita makan. Lagi-lebih lagi makanan-makanan yang dikategorikan sebagai makanan sunnah. Jadi kalau kita makan, kita niatkan untuk mengikut sunnah, dah dapat pahala dah. Satu dah, selain daripada manfaat. Jadi nak cerita, benda yang dilarang tu tak banyak. Tak banyak. Tetapi yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu hanyalah Allah Ta'ala sahaja yang boleh menetapkan bahawa perkara itu haram untuk diambil dan perkara itu halal untuk diambil. Kerana apa? Prinsip halal dan haram dalam Islam yang kedua di dalam kitab ini. Yang pertama kita dah lihat pertemuan yang lalu, iaitu setiap daripada perkara yang ada ini hukum asalnya adalah mubah ataupun harus. Apa sahaja atas muka bumi ini, hukum asal-asalnya ialah harus. Jikalau wujudnya dalil secara qat'i, contoh dalam Al-Quran mengatakan ia dilarang, maka ia tidak boleh diambil. Selagi mana tidak ada dalil mengatakan ianya dilarang, ambil, boleh, tak ada masalah. Ya? Jadi perkara kedua dalam prinsip halal dan haram dalam Islam ini, iaitu kuasa halal dan haram adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia tak ada kuasa orang lain. Sebab apa? Ada beberapa golongan manusia yang sesat, sengaja membelakangkan perintah Allah, sengaja untuk mencabar kekuasaan Allah, sengaja nak menunjukkan bahawa dialah lebih hebat daripada Allah Ta'ala, dan kerana itulah orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tengok penjelasan dia apa. Sesungguhnya Islam membataskan kekuasaan yang mempunyai hak bagi menentukan halal dan haram dengan menarik hak itu dari tangan makhluk. Biar apa sahaja darjatnya dalam agama Allah atau dunia manusia. Maksudnya Allah Ta'ala tak bagi pun manusia ni kuasa menentukan ini halal, ini haram, tak ada. Yang boleh tentukan hanya Allah Ta'ala je, bukan manusia. Ya? Lalu dijadikan sebagai hak yang khusus bagi Allah semata-mata. Tidak ada raja atau sultan yang memiliki hak mengharamkan sesuatu dengan pengharaman abadi kepada hamba-hamba Allah. Barang siapa yang berani melakukan demikian, maka dia telah melampaui batas dan melanggar hak ketuhanan dalam perundangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sesiapa yang rela dengan perbuatan itu, contohnya ikut kata orang itu yang sesat terhadap perintahnya, samalah yang mengikut itu menjadikan dia dirinya sebagai menyekutukan Allah dan dianggap ikutannya itu sebagai perbuatan yang syirik. Nampak tuan? Jadi bila Allah Ta'ala dah kata ini haram, haram. Bila Allah Ta'ala kata ini halal, halal. Wal halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang haram Allah Ta'ala dah jelaskan dalam Al-Quran, dan yang halal Allah Ta'ala dah jelaskan. Jadi jangan memandai-mandai nak kata ini halal, ini haram. Apatah lagi menukar yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Hukumnya apa? Syirik kepada Allah. Sebab itu manusia yang tidak mengikuti perintah Allah, melanggar perintah Allah, mencabar perintah Allah, jadi manusia ini telah sombong kepada Allah. Dia lupa dia tu hamba, sedangkan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan pencipta sekalian alam. Allah Ta'ala tu bukan sahaja Tuhan, bahkan dia Rabb kepada kita yang mesti kita sembah. Sebab itu ada seorang pernah bagi tahu kepada saya dalam satu kata-kata yang menyebabkan saya berfikir jauh di dalam melakukan sesuatu. Apabila manusia itu telah sombong, manusia itu dah sombong tuan-tuan, maka dia telah mengambil sifat Tuhan. Sebab sombong bukan sifat manusia. Sombong adalah sifat Allah. Dia bukan sifat manusia. Jadi kalau manusia itu sombong, tak mau dengar perintah Allah, maka dia telah mengambil sifat Allah. Sombong bukan sifat manusia. Ini kalau kita belajar dalam bab sifat lah, bab perangai, bab akhlak sebagainya. Allah Ta'ala saja boleh sombong. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji dirinya dengan kekuasaan dirinya. Jadi kita tak boleh puji diri kita. Sebab itu kalau ada orang puji kita, kita kena kembalikan pujian itu kepada Allah.
Di antara perkara yang diajar kepada kita, bila ada orang kata kita bagus, orang kata kita baik, orang kata kita pemurah, kita kena ucap Alhamdulillah. Maksudnya Maha Suci Allah. Ataupun ada satu ungkapan yang guru saya ajar, bila mana ada orang puji kita, maka kita pun jawab, hadza min rahmah min rabbi. Hadza rahmah min rabbi. Ini adalah rahmat Tuhanku kepada diri ini. Itu yang menyebabkan kita tak sombong. Ini di antara ucapan yang sangat digemari oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila orang puji kita sebagainya, hadza rahmah fadlik min rabbi. Ini adalah rahmat Allah kepada diriku. Tak ada apa pun pada diri ini. Sebagai contoh gitu. Jadi jadikan cerita, kalau orang tu engkar perintah Allah, bahkan membelakangi perintah Allah, ataupun menukar perintah Allah, maka orang ini telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengikut orang ini, termasuk yang menukar hukum tadi, dah dikategorikan sebagai syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Syura ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Sadaqallahul azim. Patutkah mereka yang mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, dan Al-Quranul Karim secara jelas telah mengecam kaum ahli kitab, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani, yang berani meletakkan kuasa halal dan haram di tangan rahib ataupun padri serta pendeta mereka. Mereka menganggap padri, rahib, pendeta, father, pastor adalah orang yang mulia, yang dapat menentukan segalanya. Wa imam menentukan ini halal ataupun haram. Perkara ini dikecam oleh Allah dalam Al-Quran. Allah telah sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Mereka menjadikan pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik selain daripada Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih ibni Maryam. Sedang mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah yang Maha Esa semata-mata. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, daripada apa yang mereka sekutukan. Allah telah sebut dalam Quran bahawa ada sebahagian manusia daripada kaum Yahudi dan Nasrani ini menjadikan pendeta mereka ini adalah tempat rujukan utama dan tidak mahu taat perintah Allah serta membelakangkan perintah Allah. Pada masa yang sama, mereka juga mempertuhankan Al-Masih ibni Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Seperti mana kita sedia maklum, Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi. Dia adalah Rasul Allah, tapi dianggap sebagai Tuhan. Mana mungkin Rasul boleh jadi Tuhan? Ini persoalannya. Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab itu bila kita sebut tentang Rasul ataupun Nabi, Rasul tu ramai tuan-tuan. Nabi juga ramai. Sebahagian daripada Nabi itu dilantik menjadi Rasul. Dan Rasul itu pastinya Nabi. Tetapi kita hanya memiliki satu Tuhan. Sebab itu ada beberapa mesej yang kita perlu beritahu kan kepada orang yang menyekutukan Allah. We have many passengers, but we have one God only. Kita ada ramai Nabi dan Rasul, tetapi kita hanya ada satu je Tuhan. Nampak ayat dia macam simple je. Tak boleh. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Walaupun mereka menganggap Jesus itu adalah Tuhan, Jesus itu disembah. Kalau kita baca dalam Bible, tuan-tuan, baca Bible, tuan-tuan kalau pernah baca lah Bible tu, sebab Bible nak dapat free, tuan-tuan.
baca. Saya pun ada simpan Bible tu baca. Ada ketika saya baca, nak tengok ayat-ayat dia. Dan kebiasaannya bila baca, dia jadi pening lah baca Bible. Kalau tu ada baca lah. Dia jadi pening, bercanggah-canggah. Dia bukan sahaja bercanggah dengan Al-Quran, bahkan dia bercanggah dengan ayat-ayat dia sendiri. Pernah baca? Tuan Bilal pernah baca Bible? Boleh baca, jangan risau. Tak sesat tak? Percayalah cakap saya. Takkan sesat. Saya baca jadi pening. Jadi pening. Sebab baca Bible ni dia macam, dia ada cara baca. Dia ada dua bahagian. Satu Old Testament, perjanjian lama dalam bahasa Melayunya. Yang kedua New Testament, perjanjian baru. Jadi Bible ini diterjemahkan sebagai Alkitab. Kita tak boleh samakan Bible dengan Injil. Tak. Sebab Bible ni adalah kitab yang telah diubah suai mengikut selera orang yang sesat. Ya, Injil kitab suci. Jadi kita boleh samakan Bible tu dengan Injil. Sebab itu Bible itu diterjemahkan sebagai Alkitab. Itu kalau ada baca Bible bahasa Melayu, ada tulis Alkitab. Ada orang tanya kenapa namanya Alkitab? Ayat dan surah dalam ni pun diubah-ubah, nama dia ikut dia. Tu. Bila kita baca contoh dalam bab mereka mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Jesus is God. Mereka kata gitu. Jesus is God. Saya lupa dalam chapter yang mana, verse berapa. Sebab dia ada dua bahagian. Surah di dalam Bible dipanggil chapter. Ayat dipanggil verse. Surah pertama namanya chapter Genesis. Tu. Kan? Tuan-tuan tak payahlah mengaji bab ni. Kita ambil tahu je. Okay. Dalam Bible menjelaskan bahawa Jesus itu adalah Tuhan. Dia kata dia itu Tuhan. Jadi bila kita tanya Father, ada sahabat bertanya Father, dia kata kalau Jesus itu Tuhan, kenapa ketika Jesus itu disalib? Kan ada waktu kata Jesus itu disalib. Ketika Jesus itu disalib, Jesus itu mendongakkan kepalanya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, tolong selamatkan aku. Dalam Bible sebut. Jadi, now this question, who's God? Faham tak soalan dia? Tadi you kata Jesus itu Tuhan. Tapi ketika Jesus berdoa, kenapa Jesus minta tolongan Tuhan? Soalannya sekarang, siapa Tuhan? Biasanya dia orang tak boleh jawab soalan tu. Sebab tu Syekh Ahmad Didat, kemudian Dr. Zakir Naik, mereka menjelaskan tentang Bible ini, menjawab persoalan-persoalan Bible ini berdasarkan Bible sendiri. Jadi biasanya dia orang pun tak boleh jawab soalan macam ni. Itu namanya bukan kitab suci Bible tu. Yang kitab suci adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ni tu kan. Jadi ni satu benda yang tidak masuk di akal. Pernah dibuat satu ketika dahulu. Jadi Nabi tetap Nabi. Kita menyayangi Nabi. Kita mencintai Nabi. Kita bukan menyembah Nabi. Seperti mana yang pernah dilakukan oleh umat-umat yang sesat dahulu. Mereka menyembah Nabi sebagai Tuhan. Kita tidak menyembah Nabi. Kita mencintai dan merindui Nabi. Sebab itu mencintai dan merindui Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh dikategorikan sebagai taksub. Boleh tak? Ada orang tanya, taksub ke Ustaz? Taksub ni apa dia? Taksub ni kita akan terima apa sahaja daripada orang itu sama ada betul atau salah. Terima je. Dia kata betul pun betul, dia kata salah pun betul. Tu taksub nama dia. Nabi tak pernah buat salah. Nabi buat salah? Tak ada. Tak ada. Dan kita pun mencintai Nabi, bukan taksub kepada Nabi. Faham tuan? Kau cerita panjangnya dia marah ni kan. Jadi nak jadikan cerita tuan. Ni kisahnya. Sebab itu ada orang buat majlis selawat itu bukannya pada bulan Rabiul Awal je. Setiap bulan buat. Sebab kasih kat Nabi tu. Cinta kat Nabi tu. Nakkan rahmat daripada Nabi.
nakkan syafaat daripada baginda. Lebih-lebih lagi bila mana kita dibangkitkan di padang mahsyar besok. Jadi siapa yang boleh bagi syafaat kepada kita? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada pandangan baginda. Lepas tu kita sayang kepada Nabi. Kita bukan taksub. Kita sayang kepada Nabi. Kita cinta kepada Nabi. Jadi tidak dilakukan oleh umat yang terdahulu. Ini Allah Ta'ala pesan dalam Quran. Mereka menyembah Nabi, sedangkan Nabi itu menyampaikan perintah Allah. Nabi menyampaikan perintah Allah. Nabi tidak mengada-adakan perkara yang disebut atau ditunjukkan kepada umatnya. Sebab itu kalau kita melihat tentang mukjizat baginda Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat baginda itu ialah Al-Quran. Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran itu merupakan firman ataupun kalamullah. Susunan kata dalam Al-Quran merupakan susunan kata bahasa yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Sebab itu, tak ada satu orang pun boleh menyusun kata-kata, bahkan bait, sama uslubnya macam Al-Quran. Tak ada. Sudah pasti, yang menyebut Al-Quran itu adalah yang maha besar. Mustahil manusia yang buat. Satu. Yang kedua, dijadikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ummi. Tidak tahu membaca dan menulis. Mustahil orang yang tidak mahu baca, tidak tahu baca dan menulis ini boleh membina Al-Quran. Nampak tak? Jadi, sebab itu bila kita belajar dalam agama, kita banyak membaca sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita tidak akan sekali-kali terfikir ataupun terdetik untuk membelakangkan perintah Allah. Kalau kita terlalailah sekalipun, nescaya kita akan segera mengembalikan diri kita kepada Allah dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kot? Faham dah? Panjanglah tu. Sekejap lagi nak masuk waktu dah. Kita habiskan sikit lagi. Peristiwa kedatangan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih beragama Nasrani sebelum memeluk agama Islam, apabila dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, iaitu ayat daripada surah At-Taubah ayat 30, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, mereka tidak menyembah padri dan pendeta itu." Rasulullah kata tadi, ada sebahagian orang, ya, mereka menjadikan pendeta dan ahli agama mereka sebagai pendidik selain daripada Allah. Ini yang disebut dalam ayat tadi. Allah Ta'ala sebut ni. Ni Allah Ta'ala sebut. Jadi bila Adi bin Hatim ketika itu dia beragama Nasrani. Dia belum meluk agama Islam. Dia dengar Rasulullah baca ayat ni. Maka dia pun berkata dengan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mereka sebenarnya tak menyembah padri dan pendeta itu." Dia kata gitu. Seolah-olah nak menafikan firman Allah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Bala innahum harramu alaihimul halal wa hallu lahumul haram fattabi'uhum fadhalika ibadatuhum iyyahum." Apa kata baginda? Bahkan kerana sesungguhnya mereka telah mengharamkan ke atas para pengikut mereka yang halal dan menghalalkan buat mereka yang haram, lalu mereka mengikutinya, yang demikian itulah yang dimaksudkan penyembahan mereka. Jadi bila kita ikut perintah Allah, maka kita telah menyembah Allah. Bila kita ikut perintah Allah, yang Allah Ta'ala suruh buat, kita buat. Yang Allah Ta'ala suruh tinggal, kita tinggal. Maksudnya kita telah mengesakan Allah dengan mengikuti perintahnya. Tapi yang membuat hukum itu adalah pendeta dia orang. Ahli agama dia orang. Padri ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil father. Kan? Dia Yahudi, dia tak panggil father, dia panggil pastor. Pastor, Pastor, tak silap saya, pastor. Bukan pasta tu yang dimakan tu.
Tu. Jadi mereka ikut kata pendeta dia orang. Bila mereka ikut pendeta dia orang, Nabi kata apa dia? Itulah maksudnya menyembah pendeta tu. Sebab kan yang menentukan sesuatu perkara yang halal dan haram itu adalah kuasa Allah, bukan kuasa orang lain. Allah Ta'ala tak bagi pun kuasa itu kepada hambanya. Tak kisahlah hambanya itu berpangkat apa sekalipun, apa sahaja kedudukan dan makamnya di atas dunia ini, dia tidak boleh menentukan ini halal kepada yang haram, ini haram kepada yang halal. Tak boleh. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah pernah ditanya dengan satu soalan. Ni nanti kita jumpa perkara tu. Dia habis bab Allahumma salli ala Muhammad. Habis bab prinsip-prinsip halal dan haram ni, nanti akan cerita dalam bab makan kan. Dia mula-mula sekali habis halal prinsip tu, cerita bab makan. Sebab kita kat mana sekalipun isunya mesti makan. Kan? Cerita bab makan tak. Rasulullah pernah ditanya dengan makanan yang Allah Ta'ala tak sebut ia haram dalam Al-Quran. Rasulullah ditanya tentang minyak sapi. Satu. Minyak sapi tu minyak sapi. Minyak sawit lain. Minyak sapi. Satu. Yang kedua, keju. Ataupun dipanggil susu masam. Yang jadi pepejal keju. Atau orang sini panggil apa? Cheese. Aku tak faham keju, sebut cheese lah. Itu di antara salah satu makanan yang boleh dimakan berbentuk terhasil daripada kulat. Kulat tu kulat tu keju tu. Kulat. Orang Melayu kita pun ada juga makan kulat. Contohnya apa? Tempe. Sama. Saya ada kulat. Apa lagi makanan yang biasa kita tak nampak tu kulat tapi dia terbentuk daripada proses kulat itu. Apa contoh? Roti. Sama? Masukkan yeast kan? Nak masak tu, nak diduh, nak dinaikkan. Jadi ditanya tentang minyak sapi, ditanya tentang keju. Jadi Rasulullah pun kata, segala yang Allah Ta'ala halalkan itu dan Allah Ta'ala haramkan itu dah jelas dalam Al-Quran. Al-halal bayyin wal haramul bayyin. Dah jelas dalam Al-Quran. Dan ada di antaranya itu yang Allah Ta'ala diamkan. Allah Ta'ala tak sebut pun itu halal ke itu haram, maka ia dibenarkan. Faham tak? Boleh, tak masalah. Makan minyak sapi, kita pun guna minyak sapi buat masak nasi minyak apa semua kan. Tu kalau resepi tradisional lah. Nasi minyak tahu kot? Kita tak tahu nasi minyak. Sekarang kedui kahwin pun tak pakai nasi minyak lah. Nasi biryani lah. Apa lagi? Yang ada kala-kala tu nasi apa nama dia? Nasi hujan panas. Saya mula-mula dengar nama nasi tu, saya pun keliru. Ni hujan ke ni panas? Saya keliru. Ada pula nama nasi ni. Yalah, kita tak buat kat rumah tuan-tuan. Kita jumpa tu kat kenduri. Kenapa nasi ni kala-kala? Yang saya tahu nasi tu kalau kala biru, dia macam nasi kerabu tu kan. Kala biru tu kala daripada bunga talang. Tahu bunga talang? Bunga talang tu ni biru. Dia boleh buat teh. Sedap tuan-tuan. Mahal bunga talang tu. Kalau siapa ada tanam kat rumah boleh ambil buat teh. Tak payah tok gula. Dia sedap menyegarkan badan. Saya kalau pergi kedai kawan saya, kedai kopi kawan saya di Sepang tu, saya akan order teh bunga talang. Dia bagi satu jug lah, bukan jug besar tu lah, jug kecil lah buat minum. Itu saya tahu tiba-tiba ada hijau, ada merah ni, macam mana kaedah ni. Kata ni nasi hujan panas tak? Saya pun terfikir macam mana berdatang nasi tu hujan panas. Hujan-hujan ada sejuk, panas-panas tak hujan. Mungkin sebab keliru kot nama dia jenis macam tu. Wallahualam tuan-tuan. Wallahualam. Jadi nak jadikan cerita kan, nak jadikan cerita. Perkara yang Allah Ta'ala diamkan, maka boleh kita ambil. Tak ada masalah. Ya, tak disebut pun oleh ulama, tak dipesan oleh baginda ya tentang perkara itu haram, maka ia dibolehkan. Sebab ada kadang-kadang makanan-makanan yang kita cipta sendiri. Kita cipta, tak ada. Dan sebab apa jadi begitu? Sebab lain negara, lain pattern makan dia tuan-tuan. Ada benda yang makanan tu di Malaysia, tak ada di luar negara. Tak ada lah. Tuan-tuan pergi luar negara, contoh berjalan, nak makan sambal belacan. Kalau tak bawa, tak ada dia. Mana nak cari?
Pergi Rusia jalan-jalan minta sambal belacan. Sampai ke Sudah tak jumpa tuan. Ya. Ha. Macam kulat yang kita makan tadi. Tempe, tuan tahu tempe? Tempe tahu ya? Orang Asia ni biasa tahulah tempe. Dia ada bungkus pakai daun getah. Itu tradisional lah. Daun pisang. Sekarang tempe dalam plastik. Dia tak ada daun pisang. Saya pernah tanya, kenapa tak letak daun pisang? Macam dulu. Susah daun pisang ni. Nanti orang nak tengok elok tak elok, dia selak. Lepas tu tak dibeli. Jadi dia letak dalam plastik, senang. Rupa tempe ni tuan-tuan, dia popular pun tuan-tuan. Kat Malaysia tak berapa popular. Saya ada kawan saya tu yang buka kafe kat Sepang tu. Dia punya kawan menetap di London. Dia ada buka kafe lah, tempat minum orang, minum kopi, makan pastry, kuih dan sebagainya. Dia letak satu menu tempe tuan-tuan. Tempe. Tempe tu dicelup dengan tepung, digoreng pakai macam tepung tempura tu. Jadi bila dibuat minum petang kat sana, rupanya laris tuan-tuan tempe tu. Orang minat. Mahal tu dah jual tu tuan. Kat sini sepah-sepah tu. Tak apa dimakan. Sana mahal tuan-tuan. Jadi sahabat saya ni buka kafe, dia jual lah macam-macam lah menu biasa orang jual. Tapi dia kata ada menu special. Ustaz datang lah. Saya kata menu apa Ji? Datanglah dulu. Ustaz nak tak menu special ni? Saya pun menung je. Dia kata tak mahal Ustaz, murah je. Sebekah kita jual dalam RM7. Makan confirm puas. RM7 ni nasi ke apa? Saya datang. Lepas tu dihidang. Rupanya tempe macam tadi tu. Tempe tadi tu, dia celup telur apa semua, letak daun tepung tempura tu digoreng. Jadi saya tanya, ni tempe kan? Yang ini kat kafe kita tak panggil tempe, dipanggil nugget Jawa. Nugget Jawa. Saya kata nugget Jawa? Nugget lah kan ayam yang kecil-kecil tu kan. Kata nugget Jawa. Rupanya kat kedai dia, tak payah cerita kat London lah tuan-tuan, kat kedai dia pun laris tuan-tuan. Nak minum petang ambil menu tu, kena order awal. Kau tidak habis. Dia buat inovasi sikit je jadi lain. Tu nak cerita tu. Ada benda yang tak ada pada negara lain. Jadi sebab itu tidak disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi asasnya disebut. Apa sahaja yang kita makan, makanan atau minuman itu bila dimakan mendatangkan manfaat, maka dia dibenarkan. Tak ada masalah. Kalau makanan itu dimakan, minuman itu diminum mendatangkan mudarat, sakit, ataupun ada racun atau bisa, maka ia diharamkan oleh Allah. Itu simple ya. Ini keyword dia kita tahu. Makan ni ada mudarat tak? Tak ada mudarat. Tak ada mudarat makan. Tapi Ustaz kalau makan udang banyak-banyak tu mudarat. Yang suruh banyak-banyak tu kenapa? Faham tak? Faham? Ni kawan saya tanya, makan udang banyak tu mudarat Ustaz? Mana pula udang mudarat? Tak ada lah makan lah. Kalau banyak sangat tu Ustaz, nanti kena gaut. Yang makan banyak tu kenapa? Makan sikit-sikit dah lah. Kan Nabi pesan, nak makan lah. Tapi makan sikit tuan-tuan. Boleh? Kan Rasulullah kan pesan, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nampak? Kan? Yang ini orang biasa faham separuh je. Makan ketika lapar memang lulus. Nak berhenti sebelum kenyang tu. Bila nak berhenti sebelum kenyang tu? Saya pun baru jumpa jawapan tu tuan. Baru berapa tahun yang lepas. Pening mikir. Macam mana berhenti sebelum kenyang? Saya bila dah pening tu, tengok dalam kitab macam tak ada. Tanya guru. Ustaz, tanyalah. Berhenti sebelum kenyang ni macam mana ya? Ni saya jumpa benda ni sebelum PKP hari tu. Dia kata macam mana nak berhenti sebelum kenyang? Guru saya pesan, ketika kita makan itu sedap. Sedap ni. Makan dalam kan kita kan tak boleh ambil banyak-banyak. Bisa ambil sikit kan? Ambil sikit, makan. Bila sedap tu, kita teringin nak tambah. Time tu berhenti. Boleh buat? Usah kan?
Oh itulah berhenti sebelum kenyang rupanya. Jadi ada kawan saya ni dia cerdik sikit. Bukan cerdik sikit, cerdiknya kona lah. Kalau macam tu Ustaz, saya ambil lah banyak-banyak supaya tak payah tambah-tambah je lepas tu. Ni tuan. Ni ceritanya. Jadi maksudnya, makanan tu kalau dimakan sikit, kan makan biasa ke, tak ada mudarat, okey je, tak ada masalah makan. Tapi kalau orang yang ada sakit, tak boleh makan makanan tu, dinasihatkan tak makan, janganlah makan. Sebab apa tu dalam proses rawatan. Boleh no? Sebab orang yang ada penyakit special tu je yang tak boleh makan, macam udang semua kan. Kalau tuan-tuan kat depan ni rasa boleh je semua. Janji halal, janji free je Ustaz. Bismillah je, tak ada tengok laki kanan dah. Ni tuan-tuan. Nampak? Jadi balik kepada cerita kita tadi. Bahawa yang dikatakan oleh Hadi bin Hatim radhiyallahu anhu sebelum di Islam dahulu mengatakan bahawa orang-orang itu tidak menyembah pendeta-pendeta mereka telah dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mengikut arahan pendeta-pendeta dan padri-padri mereka, maka itu yang dimaksudkan sebagai penyembahan kepada padri-padri mereka. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penafsiran kepada ayat tersebut dengan mengatakan, ini dalam apa ni? Dalam Al-Quran tadi, dalam surah At-Taubah ayat 31. Jadi kita berhenti seketika untuk beri laluan azan. Kita sambung je ayat ni.
Allah. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambung sikit lagi. Ya. Dalam hadis yang lain, baginda SAW menerjemahkan surah At-Taubah ayat 31 tadi dengan kata baginda, mafhum daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, memanglah mereka iaitu kaum ahli kitab itu tidak menyembah padri dan pendeta mereka, akan tetapi apabila padri dan pendeta mereka menghalalkan dan pendeta itu mengharamkan sesuatu ke atas mereka, mereka pun ikut mengharal dan mengharamkannya. Ini. Dan kemudian Allah Ta'ala juga ada mengecam golongan musyrik yang berani mengharamkan dan menghalalkan sesuatu tanpa izin daripada Allah. Allah Ta'ala sebut perkara ini dalam dua surah. Yang pertama surah Yunus ayat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun. Sadaqallahul azim. Katakanlah kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan oleh Allah untuk manfaat kamu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian daripadanya halal? Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah mengizinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah? Allah telah sebut lagi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba hadha halalu wa hadha haram liyaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Ya Tuhan. Ini kemurkaan Allah kepada orang musyrik yang sengaja mengada-adakan hukum yang tidak Allah Taala hukumkan. Sengaja menukar-nukar perintah Allah. Yang Allah Taala kata halal, diharamkannya. Yang telah Allah Taala haramkan, telah dihalalkan. Ini adalah satu perkara yang membelakangkan perintah Allah dan dikategorikan sebagai syirik kepada Allah. Dan sebagai kesimpulannya, kalau ada orang yang mengada-adakan hukum semacam ini, yang halal dikata haram, yang haram dikata halal, maka dia telah syirik kepada Allah. Dan orang yang mengikut kata orang yang syirik tadi juga sama dosanya seperti mana syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cukup sekarang itu tuan-tuan. Nanti kita sambung lagi perbincangan kita masih lagi dalam topik yang kedua tadi, iaitu prinsip yang kedua sebelum kita masuk prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga menjelaskan lebih jauh berkaitan tentang perkara tadi, iaitu mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sama seperti mana syirik kepada Allah. Jadi kita kalau boleh, kita tak nak membelakangkan Allah. Sebab apa? Sebab kita wajib mentaati Allah dan menyembahnya. Jadi jangan sekali-kali kita membelakangkan perintah Allah. Sebab tu kita minta banyak-banyak kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan kekuatan. Kalau kita terlalai sekalipun, kita teringat kepada Allah dan terpacul daripada mulut kita secara automatik untuk membanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, daripada guru-guru saya kepada saya, tak ada apa pun pada saya ni. Saya cuma menyampaikan pesanan daripada guru-guru saya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.